Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Setelah SPRM membuat kejutan, setelah Muhyiddin Yassin disahkan sebagai suspek dalam isu projek Jana Wibawa, satu lagi nama pemimpin yang mengejutkan yang juga dipanggil SPRM untuk membantu siasatan. Namun setakat ini belum pasti adakah beliau menjadi saksi atau suspek ataupun hanya memberikan keterangan. Nama bekas Menteri Kewangan di bawah pimpinan Perikatan Nasional, pimpinan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, yaitu bekas Menteri Kewangan Tengku Zafrul. Nama beliau yang heboh, yang menjadi berbualan ramai setelah beliau juga akan dipanggil SPRM. Ramai yang melihat Tengku Zafrul seorang yang sangat berpotensi, tidak patut pun terlibat dengan rasuah didakwa ataupun terlibat dengan tuduhan salah laku dan sebagainya. Disebabkan Tengku Zafrul mempunyai potensi menjadi seorang pemimpin yang lebih hebat pada masa akan datang. Itu banyak kenyataan dibuat di media sosial. Di Facebook Tengku Zafrul juga ada komen, jangan terlibat rasuah, suatu hari nanti awak mempunyai potensi untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi di dalam Facebook Tengku Zafrul, kenyataan daripada Tengku Zafrul, saya ingin mengesahkan bahawa saya telah memberi keterangan. Wow, ini pengakuan Tengku Zafrul melalui Facebook Tengku Zafrul. Saya ingin mengesahkan bahawa saya telah memberi keterangan sebagai saksi bagi membantu siasatan program Jana Wibawa, ekonomi pemerkasaan kontraktor Bumi Putra berwibawa Jana Wibawa kepada SPRM lewat petang semalam, dan saya akan terus memberi kerjasama kepada mana-mana pihak berkuasa jika diperlukan. Terima kasih. Itu adalah kenyataan Tengku Zafrul. Jadi saudara-saudara, apa komen anda dengan kenyataan Tengku Zafrul setelah beliau telah memberi keterangan kepada SPRM? Dan pada akhirnya ramai yang telah komen di post ataupun status entry Facebook daripada bekas Menteri Kewangan. Ada yang kata berikan kerjasama yang sepatutnya bagi memudahkan urusan pihak berkenaan. You ada potensi jadi Perdana Menteri satu hari nanti, so jangan terlibat rasuah. Oke, ini saya setuju dengan komen beliau. Untuk komen-komen ini, untuk komen yang menarik ini, respon-respon daripada netizen berkaitan dengan kenyataan Tengku Zafrul, Anda boleh melawat Facebook Tengku Zafrul dan melihat lebih tentang maklumat ini. Ada yang kata terbaik Tengku, terbaik YB Tengku. Ada yang kata tiada buat salah, buat apa nak takut. Jadi saudara-saudara, setelah saya melihat komen-komen ini, memang kita dapat lihat bekas Menteri Kewangan memberikan kerjasama yang baik untuk SPRM. Dan saya juga berharap Tengku Zafrul akan tidak terlibat dengan apa-apa rasuah. Dan saya berharap Tengku Zafrul yang juga bekas Menteri Kewangan, menteri di bawah 3 Perdana Menteri berbeza, 3 parti yang berbeza ini, telah mencipta satu sejarah. Walaupun beliau telah kalah di Parlimen Kuala Selangor, namun beliau tetap menjadi menteri di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah dimasukkan di dalam kabinet kerajaan perpaduan. Jadi saudara-saudara, apa komen anda berkaitan dengan isu Jana Wibawa ini? Akhirnya Tengku Zafrul sudah berjumpa dengan SPRM sebagai saksi. Menurut Tengku Zafrul, beliau telah memberikan keterangan sebagai saksi bagi membantu siasatan program Jana Wibawa, pemerkasaan kontraktor Bumi Putra berwibawa Jana Wibawa. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Setelah tular di media sosial baru-baru ini berkaitan dengan isu projek Jana Wibawa, setelah nama bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang menjadi paling trending hari ini, yang menjadi isu setelah Muhyiddin Yassin disahkan oleh SPRM sebagai suspek. Dan banyak persoalan yang bermain di fikiran netizen dan juga seluruh ahli politik. pemimpin-pemimpin politik, dan sudah pasti spekulasi pun banyak dibuat oleh
pemimpin lawan, pemimpin dari parti lawan. Ada juga yang mendakwa bahwa adakah isu ini yang dilibatkan bahwa hanya nama Muhyiddin Yassin, setelah Wan Saiful Wanjan pun telah dikaitkan dengan 2 tuduhan menerima dan meminta rasuah sebanyak Rm6.9 juta daripada dana Rm232 juta Jana Wibawa. Dan ada kenyataan yang bagi saya persoalan yang mengejutkan bahwa adakah ahli keluarga pemimpin politik pun terlibat? Ini sudah pasti bermain di pikiran kita. Tidakkah hanya seorang individu saja yang terlibat, seorang pemimpin saja yang terlibat? Dan akhirnya ada satu pendedahan dari Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said. Dalam kenyataan beliau berkata sebanyak sebanyak 56 proyek mendapat SST dan keseluruhan proyek bernilai Rm6.3 bilion. Dalam satu artikel, beberapa surat setuju terima proyek dana wibawa Babit ahli keluarga pemimpin politik. Namun tidak dinyatakan siapakah ahli keluarga pemimpin politik ini. Tapi spekulasi demi spekulasi memang sudah dibuat oleh banyak orang. Jadi saudara-saudara, ini satu isu yang paling mengejutkan hari ini. Sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu sekejap channel ini dengan menekan butang subscribe dan share video ini dan tekan butang like. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata sebanyak 56 proyek mendapat SST dan keseluruhan proyek itu bernilai Rm6.3 bilion. Beliau berkata setakat ini SPRM belum dapat mengenal pasti nilai sebenar proyek itu. SPRM sudah menjalankan siasatan terhadap isu berkaitan tender rundingan terus. Antaranya adalah proyek di bawah Jana Wibawa yang mana ia membabitkan proyek pembangunan dan infrastruktur. Pada masa yang sama, Azalina juga berkata terdapat juga beberapa tambahan proyek lain yang masih dalam tindakan dan siasatan SPRM. Baru-baru ini SPRM telah mengesahkan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin antara suspek yang disiasat bagi proyek Jana Wibawa. Sumber SPRM juga dilaporkan berkata, dalam siasatan itu Muhyiddin adalah suspek siasatan ketika beliau dipanggil memberi keterangan. Jadi saudara-saudara semua, tuan-tuan dan bapak semua, menjadi persoalan, adakah benar ahli keluarga pemimpin-pemimpin politik yang terlibat dengan isu proyek Jana Wibawa ini? Adakah memang benar-benar terlibat dan siapa pemimpin, siapakah ahli keluarga pemimpin politik yang terlibat ini? Seperti yang dinyatakan oleh Datuk Seri Azalina Othman Said setelah beberapa surat setuju terima proyek Jana Wibawa Babit ahli keluarga pemimpin politik.